Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Zaini Aisyah binti Muhammad Zaki, nombor matrik 277318. Dalam video ini, saya akan menceritakan tentang konsep dan tujuan perlembagaan di Malaysia. Mari kita lihat apa itu perlembagaan. Perlembagaan ialah pengenalan undang-undang yang mengandungi peraturan dan prinsip sebagai dasar pembentukan kerajaan dan panduan kepada kerajaan. Perlembagaan negara menerangkan dan memperuntukkan kuasa-kuasa yang dimiliki oleh pelbagai anggota negara itu. Secara ringkasnya, Perlembagaan Malaysia menyentuh perkara kebebasan asasi kewarganegaraan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, perundangan, pilihan raya, perkhidmatan awam dan peruntukan keuangan. Jom kita lihat video sejarah perlembagaan di Malaysia. Selaku Ketua Rombongan Kemerdekaan Tanah Melayu dengan Kerajaan British pada 8 Februari 1956 di Lancaster House, London, maka bermulalah era baru bagi Persekutuan Tanah Melayu yang bakal bebas dan merdeka. Lanjutan daripada perjanjian ini, sebuah suruhanjaya bebas bagi menggubal perlembagaan baru Persekutuan Tanah Melayu telah diwujudkan. Suruhanjaya ini dipanggil Suruhanjaya Reid yang turut dianggotai oleh wakil-wakil 4 anggota negara-negara Commonwealth iaitu Britain, Australia, India dan Pakistan. Mereka terdiri daripada Lord Reid Britain, Sir Ivor Jennings Britain, B. Malik India, Abdul Hamid Pakistan dan Sir William McKell Australia. Dalam usaha menggubal perlembagaan ini, Suruhanjaya ini telah melakukan perbincangan yang terperinci dengan semua pihak yang terbabit seperti Parti Perikatan, parti-parti politik lain, Majlis Raja-Raja, Kerajaan British serta individu yang berminat untuk memberi pendapat. Setelah melalui beberapa siri perbincangan dan pindaan selama 2 bulan, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berjaya digubal. Pada bulan Jun 1957, perlembagaan ini telah diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Majlis Undangan Persekutuan telah meluluskan perlembagaan ini pada awal bulan Ogos menjelang pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu. Tujuan perlembagaan: pertama, menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Kedua, sebagai rujukan sumber. Ketiga, mewujudkan kestabilan negara. Keempat, mengawal perjalanan kerajaan. Kelima, menjamin keamanan negara. Keenam, mengekalkan keamanan. Mari kita lihat satu persatu tujuan perlembagaan. Menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Undang-undang yang tertinggi yang perlu dipatuhi oleh rakyat. Memberi peluang kepada warga negara untuk menumpahkan taat setia kepada negara. Tujuan perlembagaan kedua ialah sebagai sumber rujukan. Rujukan utama bagi menyelesaikan masalah yang timbul dalam negara, khususnya berkaitan undang-undang. Tujuan perlembagaan ketiga ialah mewujudkan kestabilan negara sebagai alat penyelesaian masalah serta mengawal kedudukan rakyat dan pemerintah. Undang-undang yang ketat membantu mengurangkan situasi tegang dalam negara yang boleh menjejaskan keamanan. Keempat ialah mengekalkan keamanan. Setiap pemimpin dari parti politik yang menang semasa pilihan raya mestilah mempunyai cita-cita atau konsep yang sama dalam mengendalikan negara. Pemerintahan negara sepatutnya sama dengan cara pemerintahan pemimpin terdahulu. Tujuan pemerintahan tidak akan terkeluar daripada maksud berusaha memenuhi kehendak rakyat. Tujuan perlembagaan yang kelima ialah mengawal perjalanan kerajaan. Mempunyai undang-undang dasar yang menentukan arah politik negara, mengelakkan berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa oleh pemimpin. Keenam ialah menjamin keamanan sesebuah negara, membentuk pembahagian kuasa yang adil dan dapat mengelakkan dominasi kuasa oleh sesetengah pihak, menjamin tidak akan wujud unsur penindasan. Bentuk perlembagaan di Malaysia. Terdapat 2 jenis perlembagaan iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan bertulis merupakan bentuk perlembagaan yang dikumpulkan dan disusun dalam sesebuah dokumen. Perlembagaan bertulis mempunyai 3 sifat. Pertama, kukuh dan sukar untuk dipinda, melainkan ada peruntukan dalam perlembagaan tersebut yang membolehkannya dipinda. Kedua, Parlimen mempunyai kuasa membuat undang-undang terhadap perkara yang terkandung dalam perlembagaan, tetapi Parlimen dilarang
membuat undang-undang yang bertentangan dengan kebebasan asasi. Ketiga, mahkamah mempunyai kuasa untuk mentafsir undang-undang dan melindungi perlembagaan. Seterusnya, perlembagaan tidak bertulis merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu surat atau dokumen. Malaysia mengamalkan perlembagaan bertulis, iaitu Parlimen mendapat kuasa daripada perlembagaan. Ciri-ciri perlembagaan. Pertama, kekal. Kedua, unsur-unsur tanggungjawab. Ciri-ciri perlembagaan ketiga ialah pilihan raya. Keempat, pembahagian kuasa. Akhir sekali, ciri-ciri perlembagaan ialah terbuka. Jom kita lihat 4 cara pindaan perlembagaan. Pertama, dengan mendapat sokongan majoriti biasa. Kedua, dengan mendapat sokongan 2/3 semasa dalam bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis Dewan. Ketiga, mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis Parlimen serta persetujuan majlis Raja-Raja. Keempat, dengan mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis Parlimen serta mendapat persetujuan Yang Pertuan Negeri Sabah atau Sarawak. Peruntukan utama dalam perlembagaan. Pertama, bahasa. Kedua, hak-hak asasi. Ketiga, agama. Keempat, kewarganegaraan. Kelima, kedudukan raja-raja. Mari kita lihat susun atau perlembagaan di Malaysia. Terdiri daripada 15 bahagian yang mengandungi 184 perkara dan 13 jadual. Setiap bahagian mempunyai satu atau lebih perkara yang relevan. Okey, seterusnya, peranan perlembagaan. Pertama, menjamin riwayat sesebuah negara bangsa sentiasa relevan dengan perubahan zaman. Kedua, mewujudkan pemerintahan yang adil. Ketiga, sebagai alat penyelesaian masalah. Keempat, untuk mengekalkan riwayat bangsa negara. Kelima, menjamin kestabilan negara. Akhir sekali, yang dapat saya simpulkan dalam video ini ialah perlembagaan merupakan asas penting dalam undang-undang negara. Tanpa perlembagaan, sistem kawalan dan pemerintahan sukar dilaksanakan. Hal ini bertunjangkan pembentukan awal perlembagaan yang mendapat persetujuan ramai. Perlembagaan merupakan dasar kepada pembentukan demokrasi berparlimen di Malaysia. Maka dengan itu, pemerintahan dan rakyat mendapat hak masing-masing dan pembelaan yang sewajarnya.